أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصلا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واسمه وسهل ما قد تعود. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توسى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغ الوصيلة. يا رب خصك بالفضيلة. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Waalaikumsalam Ustaz, kabar baik. Siapa lagi yang tak masuk lagi ni? Ni lelaki ada berapa orang ni? Seorang baru. Okey. Okey, sekarang pun dah jam 8.56
pagi. Okey, baik. Sebelum kita mulakan kelas, sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Okey, baik. Sebelum kita mulakan kelas, seperti biasa, kita baca doa baja terlebih dahulu, okey? Ada siapa-siapa volunteer nak baca doa? Ada tak? Muhammad Nabil boleh? Muhammad Nabil, seorang je lelaki ni. Muhammad Nabil baca doa lah. Muhammad Nabil. Tak ada. Okey, tadi nampak siapa dia? Muhammad Irfan, boleh baca doa belajar? Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli alaina hikmataka wa anzur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Irfan. Okey, baik. Seperti biasa saya akan tunjukkan sedikit paparan video. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, sila tonton video ini baik-baik dan nanti tengok je lah. Okey.
Okey. Baik, semua dah tengok kan? Okey. Baik, apa yang kita nak belajar pada hari ni sebenarnya? Siapa boleh bagi tahu? Pembukaan Kota Mekah. Okey, pembukaan Kota Mekah. Okey, bagus, Fatihah. Okey, sebelum ni dah belajar ke tentang perjanjian Hudaibiyah? Dah dengan Ustazah Okey, baik. Lepas ni kita sambung pembukaan Kota Mekah. Dia ada hubungan je. Dia ada hubungan kenapa berlakunya pembukaan Kota Mekah ini. Okey, baik. Siapa tahu, okey, mungkin boleh ceritakan kepada saya macam mana boleh berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Dah belajar kan? Mesti ingat punya kan? Macam mana boleh berlaku perjanjian Hudaibiyah, kronologi dia, okey? Perjalanan pembukaan Kota Mekah tu, siapa tahu boleh cerita sedikit pun tak ada masalah. Ada tak yang tahu? Yang ingat lagi, kita tak apa, nanti kita akan ulang sedikit. Ada? Tak ada? Semua pelajar ni ada berapa ni? Ada lebih kurang 22 ya. Sebelum tu dekat skrin boleh nampak Nampak tak? Nampak. Tak kabur kan? Risau kabur je. Okey, baik, tak apa. Menangkan semuanya maybe tak ingat lah kan. Bila belajar dengan Ustazah? Lama dah? Perjanjian Hudaibiyah? Dekat sekolah. Ui, lama dah. Kat sekolah lama. Okey, baik. Pembukaan Kota Mekah ni dia ada hubungan, ya, ada berkait rapat lah. Maksudnya selepas perjanjian Hudaibiyah maka akan jadilah pembukaan Kota Mekah. Beberapa sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah ini. Kalau ingat lagi, pada tahun ke-6 Hijrah, pada bulan Zulqa'dah, okey, baginda Rasulullah SAW ni dengan para sahabat nak pergi ke Mekah. Daripada Madinah tu, baginda nak pergi ke Mekah untuk apa? Untuk niatnya mengerjakan umrah. Asalnya niatnya untuk mengerjakan umrah dan mengambil kunci Kaabah itu sendiri. Bersama dengan 1,400 para sahabat, ya, sambil membawa pedang yang bersarung. Okey. Kemudian Rasulullah on the way lah nak ke Mekah tu dan tiba di satu tempat, berhenti di satu tempat yang dipanggil di Zul Hulaifah. Okey. Nabi SAW dan para sahabat berniat umrah di tempat itu. Okey, saya nak tunjuk sikit kronologi dia. Apa ya? Sekejap Okey, yang pertama tadi niat Allah. Nampak? Dekat skrin boleh nampak tak nampak gitu. Ni kita sentuh terlebih dahulu perjanjian Hudaibiyah. Sedikit lah kita sentuh, okey, untuk ingat semula. Yang pertama, Nabi SAW pergi ke Mekah bersama dengan sahabat. Okey, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kerjakan umrah. Okey. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi berhenti dekat mana? Berhenti di Zul Hulaifah. Okey, Nabi berhenti di Zul Hulaifah.
buat apa dekat situ? Okey, kat situ Nabi SAW berniat umrah lah. Okey, niat umrah. Kemudian ada binatang-binatang ternakan, okey, untuk makan dan sebagainya. Okey, baik. Yang ketiga, ini ingat Yang ketiga adalah rombongan Nabi SAW dan para sahabat itu tahu, okey, diketahui. Rombongan Nabi dan sahabat diketahui oleh orang musyrikin, dapat tahu oleh musyrikin Mekah. Okey. Kemudian mereka pun berniat, okey. Khalid ibnu Al-Walid, okey. Khalid ibnu Al-Walid ni dapat tahu. Ini dia. Sebenarnya Khalid Al-Walid ni belum lagi masuk Islam. Okey, belum masuk Islam. Mereka tahu bahawa rombongan Nabi SAW ni datang ke Mekah, okey, untuk mengerjakan umrah. Okey. Kemudian mereka nak halang untuk halang. Okey. Ibn Al-Walid ni nak menghalang para sahabat dan juga Rasulullah SAW untuk meneruskan perjalanan Rasulullah SAW ini. Okey. Kemudian setelah Khalid ibn Walid bersama 200 tenteranya nak halang Rasulullah. Okey, kemudian dalam perjalanan tu Rasulullah lalu di tempat lain. Okey, lalu di tempat lain dan berhenti di Hudaybiyah. Okey, Rasulullah berhenti di Hudaybiyah. Kemudian Rasulullah wakilkan seorang lelaki yang bernama Budail. Okey, Budail bin Warqa. Untuk apa? Untuk menjadi orang tengah. Okey, menjadi orang tengah ataupun kita panggil postman lah kan. Jadi orang tengah lah di antara musyrikin dan juga rombongan Nabi SAW. Apabila setelah itu berlakulah satu bai'ah. Okey, para sahabat berbai'ah dengan Rasulullah SAW yang dipanggil bai'atur Ridwan. Berlaku bai'ah Ridwan nama dia. Okey, bai'atur Ridwan iaitu taat janji setia. Okey, pada Nabi SAW. Siapa-siapa yang bersama dengan Rasulullah SAW waktu tu dia berbai'ah, nama dia bai'ah Ridwan, iaitu janji setia lah pada Rasulullah yang tak tinggal Nabi SAW keseorangan. Okey, kemudian musyrikin Mekah pun dapat tahu perkara tersebut. Lantas mereka menghantar seorang lelaki yang bernama Suhail bin Amru untuk membuat perjanjian di antara Nabi SAW dan juga musyrikin Mekah tersebut. Maka termeterailah yang dipanggilkan perjanjian Hudaybiyah. Okey, boleh faham Okey, dekat isi perjanjian Hudaybiyah ni, kalau ingat semula, okey, isinya yang pertama apa dia? Nabi SAW kan asalnya nak pergi ke Mekah untuk kerjakan umrah. Pada tahun bila? Tahun ke-6 Hijrah. Tapi Rasulullah SAW dalam isi perjanjian Hudaybiyah itu, kaum musyrikin Mekah tak benarkan Nabi SAW kerjakan umrah pada tahun tersebut. Nabi kena buat umrah selepas tahun tersebut, iaitu tahun ke-7 Hijrah. Itu dia punya isi dalam perjanjian Hudaybiyah. Lepas tu yang kedua, selama berlaku perjanjian tersebut tidak boleh berperang sesama sendiri di antara orang musyrikin dan juga Nabi SAW dan juga para sahabat. Tak boleh berperang selama 10 tahun. Okey, 10 tahun. Dan Nabi serta sahabat orang-orang muslimin pada ketika itu hanya boleh mengerjakan umrah selama 3 hari saja di Mekah. Okey, hanya boleh mengerjakan umrah di Mekah 3 hari sahaja. Ini mengikut perjanjian tersebut.
dan siapa-siapa sahaja yang ada hubungan yang terikat perjanjian dengan kaum musyrikin Mekah ataupun yang terikat perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, maka dia juga termasuk dalam perjanjian Hudaibiyah. Okey, baik. Okey, boleh faham sedikit perjalanan lah dalam cerita perjanjian Hudaibiyah. Kita refresh balik sebelum ni apa yang kita belajar. Okey, baik. Seterusnya kita masuk ke bab yang seterusnya, pembelajaran yang ke-21 iaitu unit 2, pembukaan kota Mekah. Okey. Saya nak seorang baca lah. Boleh? Wakil. Bila masuk kepada pembukaan kota Mekah ni, dia ialah melibatkan sejarah. Perlu juga ingatan yang kuat lah kan. Okey, ada siapa-siapa? Nak wakil? Nampak tak dekat skrin? Siapa yang saya nak pilih? Muhammad Rizqin. Ada tak? Muhammad Rizqin. Tak ada. Muhammad Atta. Tidur lagi ke tu? Okey, Iziani. Saya? Okey, boleh baca tak? Nampak tak dekat skrin tu? Tak jelas. Tak jelas. Okey. Dan buku teks muka surat berapa? 173. Baca peristiwa yang mencetuskan pembukaan kota Mekah. Ada tak? Sekejap. Mana dekat apa? Dekat baca yang perenggan pertama dulu. Oh, okey. Peristiwa pembukaan kota Mekah. Kejadian yang mencetuskan pembukaan kota Mekah. Kabilah Bani Bakar dan kabilah Bani Huza'ah telah bermusuhan sejak zaman jahiliyah lagi. Kabilah Bani Huza'ah telah mengikat janji dengan Rasulullah SAW. Manakala kabilah Bani Bakar pula mengikat janji dengan musyrikin Mekah. Berdasarkan perjanjian Hudaibiyah, kedua-dua kabilah ini tidak boleh berperang selama 10 tahun. Okey, baik. Terima kasih Iziani. Okey. Kalau lihat di alah tak jelas sekejap Saya kena ni dulu ni. Bagi saya masa sekejap. Okey, baik. Okay, tak apa, nanti boleh tengok sekali dalam buku teks. Okey, saya nak tekankan di sini yang pertama. Okey, peristiwa yang mencetuskan pembukaan kota Mekah. Apa dia yang pertama ni? Kabilah Bani Bakar dan Bani Khuza'ah. Okey, Bani Khuza'ah dan kabilah Bani Bakar telah bermusuhan sejak zaman jahiliyah lagi. Mereka ni bermusuh daripada dulu lagi. Bani Bakar dan juga Bani Khuza'ah duk bergaduh je panjang. Okey, daripada zaman jahiliyah lagi. Okey.
apa yang terkandung. Okay, Bani Bakar ni apa yang dia buat? Bani Bakar, Bani Khuza'ah ni apa yang dia buat? Okay, Bani Bakar ni dia ada buat perjanjian dengan Rasulullah. Ingat tak? Tadi sentuh berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah. Ada dua kelompok yang membuat perjanjian. Ada perjanjian dengan Rasulullah, ada juga perjanjian dengan kaum musyrikin Mekah. Okay, Bani Bakar ini mengikat perjanjian dengan kaum musyrikin Mekah. Ini sebab orang-orang kaum musyrikin Mekah lah. Okay, kemudian Bani Khuza'ah mengikat janji dengan Rasulullah. Yang ini dengan Rasulullah, yang ini dengan Bani Bakar. Kedua-duanya dalam perjanjian Hudaibiyah yang kita sebut tadi, tak boleh berperang selama 10 tahun. Dulu kan mereka ini berperang. Asyik berperang je kan. Bila dah terikat dengan Bani Khuza'ah, bila terikat dengan perjanjian Hudaibiyah, maka mereka tidak boleh berperang selama 10 tahun. Elok-elok gaduh apa semua, tapi bila dah terikat dengan perjanjian Hudaibiyah, mereka ini tidak boleh bergaduh selama 10 tahun. Okey. Perjanjian Hudaibiyah. Okey, baik. Masih tak nampak line saya agak elok rasanya. Kalau okey je. Okey, tak apa. Next, peristiwa yang bercetuskan pembukaan Kota Makkah yang kedua. Siapa nak baca perenggan yang kedua? Saya. Siapa? Aisyah. Okey. Silakan Aisyah. Pada suatu malam di bulan Sya'ban tahun ke-8 Hijrah, Naufal bin Muawiyah telah mengetahui sekumpulan daripada kabilah Bani Bakar dan musyrikin Mekah telah menyerang Bani Khuza'ah yang sedang berada di Al-Watir. Beberapa orang daripada kabilah Bani Khuza'ah telah dibunuh. Bahkan sebahagian mereka dibunuh di kawasan Tanah Haram. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Yang pertama, okey. Setelah berlaku perjanjian Hudaibiyah, sepatutnya tidak boleh berperang. Okey. Tapi Bani Bakar ni telah mengingkari janjinya. Okey, dah ingkar janji. Apa yang dia buat? Dia pergi serang Bani Khuza'ah. Di satu tempat mereka ini menyerang Bani Khuza'ah. Pada ketika itu Bani Khuza'ah ada di Dalwatir. Nama satu tempat yang ada di Dalwatir. Dan beberapa dalam kalangan mereka terbunuh di Tanah Haram. Bani Bakar ni langgar perjanjian, pi serang Bani Khuza'ah. Dia serang Bani Khuza'ah. Lalu Bani Khuza'ah ni adalah beberapa orang di sini yang mati, yang terbunuh dalam peperangan tersebut. Bani Bakar diketahui oleh Naufal bin Muawiyah. Okey, ini semua kaum-kaum musyrikin yang ingkar janji. Sepatutnya dalam perjanjian Hudaibiyah tak boleh berperang selama 10 tahun. Tapi Bani Bakar ni tahun ke-8 Hijrah, tahun yang kedua. Sebab perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun ke-6. Okey, perjanjian Hudaibiyah berlaku pada tahun ke-6. Tapi tahun ke-8 mereka dah perang. Tak sampai 5 tahun dah mereka dah berperang. Bani Bakar pergi serang Bani Khuza'ah. Lalu ramai yang mati. Kemudian dapat tahu pada Rasulullah. Siapa yang bagi tahu Rasulullah? Okey, kalau tengok perenggan seterusnya, Amru bin Salim Al-Khuza'i. Okey, Amru bin Salim Al-Khuza'i ini dia bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, telah berlaku satu peperangan di antara Bani Bakar dan juga Bani Khuza'ah. Maka Rasulullah dapat tahu, Rasulullah siap-siap menyusun strategi. Baginda pun susun strategi. Sebab apa? Sebab musyrikin Mekah mungkir janji. Nampak tak? Boleh faham tak setakat ni? Boleh. Okey, boleh ya. Mudah boleh faham mudah ya. Okey, baik. Kemudian kita masuk kepada kronologi. Okey, kronologi
pembukaan kota Mekah. Ada berlaku di beberapa tempat. Okey. Baik. Masih tak nampak ke dekat slide? Kabur lagi. Macam mana? Sekejap Okey, boleh nampak tak? Boleh. Okey, seorang baca. Saya. Okey, silakan Fatihah Akmal. Ustaz kabur balik. Aduh, ya Allah. Sekejap. Saya kabur ya. Internet ni tak ada baik, tak ada on lah hari ni. Okey, boleh nampak. Tak apalah, kalau tak nampak tengok buku teks. Aduh, masalah lain hari ni. Baca Madinah juga. Baca Madinah, kemudian Marruz Zahran, dan juga tu je kot. Okey. Dilantik sebagai ketua sementara di Madinah. Kedua, Maruz Az-Zahran. Pasukan tentera Islam berhenti di Mar Az-Zahran. Rasulullah ribu tentera untuk menyalakan 10,000 unggun api. Okey, baik. Terima kasih kepada Fatihah. Ini apa tak jelas ni. Aduh. Sekejap ya. Okey, baik. Minta maaf lah, lain hari ni masalah sedikit. Okey, baik. Yang pertama, kronologi peristiwa pembukaan kota Mekah. Okey, di Madinah. Berlaku di Madinah apa dia? Pada tahun ke-8 Hijrah 10 Ramadan, pada tahun ke-8 Hijrah Rasulullah SAW bergerak ke Mekah bersama 10,000 orang tentera. 10,000 orang tentera Islam yang dilantik. Kemudian Nabi SAW melantik Abu Rahmi Al-Ghifari, dilantik sebagai ketua sementara. Kemudian di satu tempat di Marru Az-Zahran, ini ingat Marru Az-Zahran, pasukan tentera Islam berhenti di Marru Az-Zahran ni. Dan Rasulullah SAW memerintahkan 10,000 tentera tadi untuk menyalakan unggun api ataupun obor. Mereka ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyalakan 10,000 unggun api. Setiap seorang tu adalah kena
kena nyalakan unggun api ataupun obor-obor. Tujuannya apa? Tujuannya Nabi SAW ini strategi Nabi. Strategi Nabi untuk takutkan orang-orang musyrikin Mekah. Ini dia. Nak bagi musyrikin Mekah tu kalau nampak jadi takut. Okey. Kemudian Abu Sufyan. Abu Sufyan ni wakil siapa? Abu Sufyan ni wakil kepada tentera musyrikin pada waktu itu. Musyrikin Mekah pada ketika itu. Abu Sufyan datang dan nampak tentera Islam. Lalu terserempak dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Abbas. Lalu Al-Abbas pun tangkap Abu Sufyan ini dan bawa berjumpa kepada Rasulullah SAW. Abu Sufyan ni kira jadi pemantau lah. Pemantau kepada orang musyrikin Mekah. Dia jadi spy. Okay? Nak tengok sekali kena tangkap dengan dengan Al-Abbas dan dibawa kepada Rasulullah SAW. Dan pada ketika itu Abu Sufyan memeluk agama Islam. Dan Rasulullah SAW menjanjikan jaminan keselamatan kepada sesiapa sahaja yang berlindung di rumahnya. Di rumah Abu Sufyan lah. Sebab ada sebab Nabi SAW perintahkan orang-orang muslimin bersama dengan Rasulullah duduk di rumah Abu Sufyan. Kemudian siapa nak baca nombor 4? Nombor 3 saya dah sentuh dah tadi. Nombor 4, 5, 6. Ada tak? Nombor 4, 5 dan 6. Nurul Ain Nabilah. Mak Ain rosak Ustaz. Mak Ain rosak. Izzah Hakidah. Pada pagi hari Rabu 17 Ramadan tahun ke-17 tahun ke-8 Hijrah, Rasulullah SAW meneruskan perjalanan menuju ke Mekah. Ketika itu, musyrikin Mekah terkejut dengan kedatangan tentera Islam. Abu Sufyan mengumumkan, baca lagi ke tak? Ya, baca lagi sampai nombor 6. Abu Sufyan mengumumkan kepada musyrikin Mekah agar berlindung di rumah masing-masing atau dalam Masjid Haram. Apabila sampai di Zu Tua, Rasulullah SAW membahagikan tentera Islam kepada 4 pasukan di bawah 4 orang panglima, iaitu Rasulullah SAW sendiri, Khalid bin Al-Walid, Az-Zubair bin Al-Awwam dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Setiap pasukan masuk ke kota Mekah melalui arah yang berbeza. Terima kasih kepada Izzah Hakidah. Baik. Yang keempat, kalau lihat di buku teks tu lah. Berlaku pada hari Rabu 17 Ramadan. Tengok, bulan Ramadan. Nabi SAW dan juga para sahabat berperang. Dahsyat tak dahsyat. Kita bulan Ramadan perang dengan makanan. Nabi SAW perang dengan manusia. Apa yang dilakukan oleh Nabi pada ketika itu? Pada tahun ke-8 Hijrah, 17 Ramadan, Nabi SAW pergi meneruskan ke Mekah. Teruskan perjalanan baginda dan juga sahabat ke Mekah. Berapa orang? 10,000 orang. Nabi SAW dan 10,000 orang tentera pergi ke Mekah, menuju ke Mekah. Kemudian musyrikin Mekah ni terkejut dengan kedatangan tentera-tentera Islam. Waktu diorang nampak lah tentera Islam datang, mereka pun Mekah ni, musyrikin Mekah rasa takut lah, terkejut dengan kedatangannya. Sebab asalnya diperintahkan Abu Sufyan untuk memantau, tapi tiba-tiba tentera Islam berjaya meneruskan perjalanan mereka. Kemudian yang kelima, Abu Sufyan mengumumkan kepada musyrikin Mekah. Abu Sufyan umum pada musyrikin Mekah ni untuk berlindung di rumahnya, di rumah masing-masing atau dalam Masjidil Haram. Ingat
Nabi SAW apabila dia berperang, bukan semua orang Nabi SAW ni nak berperang, tidak. Siapa yang mulakan dulu? Tadi siapa yang mulakan? Bani Bakar. Okey, Bani Bakar ni lah yang buat masalah terlebih dahulu. Maka Nabi nak cari yang inilah, bukannya orang-orang musyrikin Mekah yang lain, bukan semua termasuk dalam Bani Bakar. Okey, ada beberapa musyrikin Mekah yang tidak termasuk. Jadi maka oleh sebab itu Abu Sufyan memerintahkan kepada orang musyrikin Mekah ini tadi masuk ke dalam rumah masing-masing ataupun duduk dalam Masjidil Haram. Okey, kemudian yang keenam, apabila Nabi dan juga tentera Islam sampai di satu tempat yang bernama Zutua, okey, Zutua ni Nabi SAW bahagikan kepada 4 pasukan. Okey, tentera Islam kan ada 10,000, Nabi bahagikan menjadi 4 dan masing-masing diketuai oleh ada 4 orang panglima. Termasuklah yang pertama diketuai oleh Nabi SAW sendiri. Okey, Nabi SAW sendiri mengetuai satu pasukan. Kemudian Khalid ibnu Al-Walid, ini Khalid ibnu Al-Walid dah masuk. Okey, dekat sini Khalid ibnu Al-Walid. Sebab Bani Khuza'ah juga bukannya semua tentera muslimin. Ada juga orang musyrikin Mekah, tapi mereka ini membuat perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian Az-Zubair bin Al-Awam. Az-Zubair bin Awam ni juga menjadi ketua panglima. Jadi panglima dalam tentera yang dibahagikan kepada 4 tadi. Okey. Kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ini juga pun sama. Okey, setiap pasukan yang ada 4 tadi kan, dibahagikan kepada 4 tadi, semuanya di lain pelusuk kita panggil. Mereka ini menyerang di pelbagai sudut. Okey, bukan satu sudut saja, semuanya mungkin di bahagian utara, selatan, timur dan barat. Dia ada 4 arah yang berbeza. Ini strategi Rasulullah SAW untuk menyerang musyrikin Mekah yang ingkar dengan perjanjian Hudaibiyah tersebut. Okey. Baik, seterusnya nombor 7 dan nombor 8. Sila baca. Nombor 7 dan nombor 8. Laki mana laki? Ya tak? Gentle lah lelaki. Muhammad is Danish. Okay, nice. Okay, baca. Nombor 7, nombor 8. Tiada sebarang tentangan yang diterima oleh tentera Islam kecuali pasukan Khalid bin Al-Walid. Mereka dihalang oleh sekumpulan musyrikin Mekah yang menyebabkan 2 sahabat gugur syahid dan 12 musyrikin Mekah pula terbunuh. Nombor 8, Mekah. Mekah berjaya dibuka pada tahun ke-8 Hijrah, 630 Masihi. Okey. Terima kasih kepada Is Danish. Okey, baik. Kan tadi ada Nabi SAW bahagikan kepada 4 pasukan. Okey, bahagikan 4 pasukan, semuanya berlainan arah. Okey, semua berlainan arah. Semuanya tidak diserang oleh tentera musyrikin Mekah, tapi ada satu. Siapa dia? Yang diketuai, tentera yang diketuai oleh Khalid ibnu Al-Walid itu sendiri diserang. Khalid ibnu Al-Walid pasukannya diserang oleh musyrikin Mekah, dihalang oleh musyrikin Mekah dan menyebabkan 2 sahabat gugur syahid pada ketika itu dan 12 musyrikin Mekah yang lain terbunuh. Nampak? Strategi Rasulullah yang lain tak ada masalah lah, tapi tiba di pasukan Khalid Al-Walid ditimpa peperangan. Okey, dihalang oleh orang musyrikin Mekah tersebut. Tetapi setelah itu Mekah berjaya dibuka. Okey, Mekah berjaya dibuka pada tahun ke-8 Hijrah, 630 Masihi. Inilah sedikit perjalanan kronologinya. Okey, ingat semula yang pertama tadi apa dia? Nabi SAW tiba ada di Madinah. Okey, bersama 10,000 tentera.
Nabi pi bersama 10,000 tentera tu nak pergi ke Mekah. Kemudian Nabi berhenti di Marru Az-Zahran dan Nabi SAW memerintahkan 10,000 tentera itu tadi untuk menyalakan unggun api ataupun obor-obor. Okey, waktu ketika itu Abu Sufyan ni pula adalah salah seorang orang yang memantau pasukan Islam. Tiba-tiba sahabat Nabi iaitu Al-Abbas jumpa dan tangkap Abu Sufyan, bawa kepada Rasulullah dan Rasulullah mengislamkannya. Okey, mengislamkan Abu Sufyan tersebut. Kemudian pada hari Rabu, 17 Ramadan, Nabi meneruskan perjalanannya dan orang musyrikin Mekah terkejut dengan kedatangan tentera Islam. Lalu Abu Sufyan pun mengumumkan kepada musyrikin Mekah yang bersama dengan Rasulullah tadi untuk tinggal di rumahnya, atau bukan tinggal lah, maksudnya berlindung di rumah Abu Sufyan ataupun di rumah masing-masing atau di dalam Masjidil Haram. Dan pada ketika itu apabila Nabi SAW dan tentera-tenteranya masuk tiba di Zutua, Nabi SAW bahagikan 4 kumpulan. Ada 10,000 tadi, 10,000 tentera dibahagikan kepada 4 dan masing-masing diketahui ada panglima masing-masing. Di antaranya Nabi SAW satu kumpulan, Khalid ibn Al-Walid satu kumpulan, Az-Zubair bin Awam satu kumpulan, Abu Ubaidah Al-Jarrah satu kumpulan. Dan mereka ini Nabi perintahkan setiap pasukan melalui arah yang berbeza untuk masuk ke Mekah. Melalui arah yang berbeza. Kemudian semuanya tidak ada daripada pasukan-pasukan tadi, ada 4 tadi, pembahagian pasukan tadi, semuanya tidak berlaku tentangan daripada musyrikin Mekah, tapi hanya satu kumpulan saja, iaitu yang diketahui oleh Khalid ibn Al-Walid. Dan menyebabkan 2 orang sahabat syahid dan juga 12 orang musyrikin Mekah terbunuh pada ketika itu. Maka Mekah pun berjaya dibuka pada tahun ke-8 Hijrah, iaitu 630 Masih. Baik, lihat kepada faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. Siapa nak baca? Nombor 1 dan juga nombor 2, boleh? Baca nombor 1, baca nombor 2. Petunjuk Allah dan strategi Rasulullah SAW. Sofia Irdina, ada tak? Sofia Irdina, tak ada. Okey, Wardina Safia. Saya Ustaz. Okey, nice. 1. Petunjuk Allah. Mimpi Rasulullah SAW sebelum perjanjian Hudaybiyah menjadi tanda pembukaan kota Mekah semakin hampir. 2. Strategi Rasulullah SAW. Perancangan pembukaan kota Mekah secara rahsia agar tidak diketahui oleh pihak musyrikin Mekah. 2. Menyalakan 10,000 unggun api pada waktu malam untuk menimbulkan rasa gerun pihak musuh. 3. Membahagikan pasukan tentera kepada 4 pasukan yang masuk ke Mekah mengikut arah yang berbeza. Okey, terima kasih kepada Wardina Safia. Okey, baik. Apa yang menyebabkan kejayaan pembukaan kota Mekah ni? Yang pertama adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu mimpi. Dalam mimpi itu Allah menunjukkan kepada Rasulullah sebelum berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Ingat, perjanjian Hudaybiyah berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-6 Hijrah. Sebelum tu Nabi dah mimpi dah. Nabi dah mimpi pembukaan kota Mekah berjaya dibuka. Mekah berjaya dibuka oleh Nabi SAW sebelum berlaku lagi perjanjian Hudaybiyah yang reality. Kemudian yang kedua, strategi Rasulullah SAW. Strategi Rasulullah tadi yang kita baca tadi, yang kita tengok tadi, perancangan pembukaan kota Mekah secara rahsia. Nabi buka
Nabi buat satu perancangan supaya kota Mekah ini dibuka secara rahsia agar tidak diketahui oleh pihak musyrikin Mekah. Okey, Nabi dah susun dah baik-baik. Okey, jangan bagi tahu musyrikin Mekah tentang pembukaan kota Mekah ni secara rahsia. Kemudian Nabi SAW ajak 10,000 tentera tadi menyalakan 10,000 unggun api pada waktu malam. Kan tadi dah sentuh kan. Menyalakan obor-obor ataupun unggun api pada waktu malam untuk apa? Untuk bagi rasa takut, rasa gerun pada pihak musuh. Kan tadi saya dah sebut akan timbulkan perasaan yang takut pada pihak musuh. Kemudian yang ketiga, membahagikan pasukan tentera. Ni yang tadilah kepada 4 pasukan yang masing-masing masuk ke arah yang berbeza. Mengikut arah yang berbeza nak masuk ke Mekah tu ada arah-arah yang berbeza. Nabi arahkan 4 pasukan melalui beberapa arah yang berbeza. Okey, kemudian yang ketiga dan juga yang keempat, faktor pembukaan kota Mekah. Faktor kejayaan pembukaan kota Mekah. Nombor 3 dan nombor 4 sila baca. Saya nak minta Wan Nurina. Boleh? Wan Nurina tak ada, tidur. Nurul Izzah. Ni saya. Okey, boleh baca? Nombor 3 dan 4. Boleh. Yang ketiga, tentera Islam mempunyai semangat jihad yang tinggi dan berdisiplin. Pertama, kesatuan tentera di bawah panji Islam tanpa mengira perbezaan suku, kaum dan kabilah. Yang kedua, kepatuhan tentera kepada arahan Rasulullah SAW tanpa bantahan seperti pasukan Al-Zubair bin Al-Awam yang masuk ke Mekah melalui dataran tinggi dan berhenti di hujun. Mereka tidak boleh meninggalkan tempat itu sehingga Rasulullah sampai kepada mereka. Yang terakhir, musyrikin Mekah yang bertambah lemah. Banyak pemimpin Quraisy telah memeluk Islam sebelum pembukaan kota Mekah seperti Khalid bin Walid dan Abu Sufyan. Sebahagian pembesar Mekah telah mati sebelum pembukaan kota Mekah seperti Abu Jahal. Tidak semua musyrikin Mekah bangkit menentang kemarahan tentera Islam. Okey, terima kasih kepada Izzah. Okey. Baik, yang ketiga, tentera Islam mempunyai semangat jihad yang tinggi dan juga berdisiplin. Nampak? Inilah bukti kejayaan, faktor kejayaan orang-orang Islam dan juga Nabi SAW. Apa dia? Ada disiplin yang tinggi. Apa dia? Kesatuan tentera di bawah panji Islam tanpa mengira perbezaan kaum dan kabilah. Nampak Nabi SAW menyatukan kabilah dan juga suku kaum dalam satu panji Islam. Inilah faktor kejayaan. Tidak ada bermusuh sama sendiri. Kemudian kepatuhan tentera kepada arahan Rasulullah. Semuanya patuh dengan arahan Nabi SAW. Tanpa ada bantahan sedikit pun. Okey, seperti Az-Zubair bin Awam tak pernah bantah yang masuk ke Mekah melalui dataran tinggi. Ini dia. Zubair bin Awam ini adalah ketua panglima satu pasukan yang dibahagi oleh Rasulullah tadi. Dia pergi ke mana? Tempat yang tinggi, dataran yang tinggi. Kemudian dia berhenti di Dal Hujun. Okey, satu tempat di Dal Hujun. Mereka tidak boleh meninggalkan tempat itu sehingga Nabi SAW sampai kepada mereka. Nabi perintahkan Az-Zubair bin Awam dan juga tentera-tenteranya untuk pergi ke satu tempat yang tinggi, iaitu di Dal Hujun. Jangan tinggalkan, Nabi pesan, jangan tinggalkan tempat tersebut sehinggalah Nabi SAW sampai di tempat tersebut. Okey, yang keempat, musyrikin Mekah yang berambah lemah. Musyrikin Mekah semakin lama semakin lemah lah. Okey, banyak pemimpin Quraisy telah memeluk Islam pada ketika itu. Nampak? Bila dah berlaku perjanjian dengan Nabi SAW, pastinya mereka-mereka yang berjanji dengan Rasulullah, membuat perjanjian dengan Rasulullah, ada terikat perjanjian, pastinya mereka-mereka ini memeluk agama Islam. Di antaranya siapa? Khalid bin Al-Walid tadi. Kan beliau pun menjadi salah seorang ketua panglima dalam pasukan Nabi SAW, dan juga Abu Sufyan yang ditangkap tadi. Ditangkap bawa jumpa Rasulullah, kemudian
Nabi SAW mengislamkannya. Okey, kemudian sebahagian pembesar Mekah telah mati sebelum pembukaan kota Mekah seperti Abu Jahal. Abu Jahal ni dah mati dah. Sebelum buka kota Mekah, Abu Jahal dah mati. Itu sebablah tentera musyrikin menjadi lemah dan kalah. Okey. Baik, seterusnya langkah yang diambil oleh Rasulullah SAW selepas pembukaan kota Mekah. Ada siapa-siapa yang tak faham boleh tanya terus. Rasanya ada beberapa lagi, tinggal 3 slide lagi insya-Allah. Okey, siapa ada yang tak faham? Laju sangat ke bagi tahu Boleh semua? Okey. Boleh. Saya nak seorang baca untuk langkah yang diambil oleh Rasulullah SAW selepas pembukaan kota Mekah, iaitu menegakkan syariat Islam dan juga amar ma'ruf nahi munkar. Dua tu. Siapakah? Muhammad Atta ada Muhammad Atta? Tak ada Muhammad Atta ya? Haifa Aimuni. Lah. Okey, ada. Okey, cantik. Muhammad Atta. Baca langkah yang diambil oleh Rasulullah SAW selepas pembukaan kota Makkah. Yang pertama menegakkan syariat Islam dan amar ma'ruf. Okey, boleh baca. Tak apa, saya kabur. Buku teks ada? Aku tak tahu saya letak mana. Astaghfirullahaladzim. Tak apalah. Sebab tak tahulah, kabur juga. Saya pun tak tahu apa hal internet hari ni. Bermasya'nah. Okey. Tak ada buku teks Okey, tak apa. Kita bagi orang lain dulu. Haifa Aimuni ada Ada. Okey, baik. Boleh baca nombor 1 dan nombor 2. Baca apa Ustaz? Baca langkah yang diambil oleh Rasulullah selepas pembukaan kota Mekah. Nombor 1 menegakkan syariat Islam, nombor 2 amar ma'ruf nahi munkar. Baca yang itu. Haifa. Pembukaan kota Mekah. Yang mana? Muka surat, kalau buku teks muka surat 177. Yang atas tu. Dapat. Okey. Ambil Rasulullah tu ke? Langkah tu ambil yang menegakkan syariat Islam dan juga amar ma'ruf nahi munkar. Baca 2 kotak. Baca. Menegakkan syariat Islam. Menunaikan tawaf dan mengucap hajat aswad serta memusnahkan 360 berhala yang berada di sekeliling Kaabah dengan menggunakan busurnya. Mengarahkan Bilal bin Rabah melakukan azan di atas Kaabah. Menghantar beberapa pasukan ke sekitar Mekah untuk menghapuskan berhala desain seperti berhala Uzza di Nakhlah, berhala Su'a dari Hajj dan berhala Manatudal Musyala. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Menyuruh musyrikin Mekah untuk memeluk Islam. Berbi'ah dengan penduduk Mekah di Bukit Safa agar tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mencuri, berzina dan membunuh anak. Okey. Terima kasih kepada Haifa. Okey, baik. Yang pertama, langkah yang diambil oleh Rasulullah selepas membuka kota Mekah, dah berjaya buka kota Mekah, apa yang Nabi buat? Yang pertama adalah menegakkan syiar Islam. Okey, menegakkan syiar Islam adalah yang pertama dengan menunaikan tawaf. Okey, Nabi buat tawaf
dan mengucup Hajarul Aswad. Mengucup, mengucup macam mencium lah, mencium Hajarul Aswad. Kemudian dekat situ, waktu ketika itu ada 360 berhala. Nabi SAW pecahkan semua, hapuskan 360 berhala yang berada di sekeliling Kaabah. Kan? Ni kan Kaabah contoh. Ada Kaabah, sekeliling Kaabah tu semua ada berhala dan Nabi hancurkan. Nabi hancurkan 360 berhala tadi. Di antara berhala tadi apa dia? Yang pertama di antaranya yang menjadi satu yang berhala yang utama lah dekat kaum musyrikin Mekah ni, berhala Uzza. Dinamakan berhala Uzza, Al-Uzza. Kemudian Aswa dan juga Al-Manat. Ini adalah 3 berhala yang menjadi, kita katakan, satu berhala di antara berhala-berhala yang penting, yang terpenting oleh kaum musyrikin Mekah. Al-Uzza, tak silap saya, berhala yang menunjukkan matahari, tak silap saya. Al-Uzza ke bintang. Suwa, kemudian Al-Manat. Al-Manat adalah bintang. Suwa ni apa dah? Saya pun lupa. Kemudian Nabi dah hancurkan berhala tersebut dan Nabi SAW perintahkan Bilal berubah untuk melaungkan azan di Kaabah. Nabi perintahkan Bilal, ya Bilal, laungkan azan di Mekah, di Kaabah tersebut, laungkan azan. Maka Bilal berubah pun laungkan Kaabah, laungkan azan di Kaabah tersebut. Itu yang pertama, Nabi SAW tegakkan syiar Islam. Yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar. Selepas berjaya buka kota Mekah, Nabi buat amar ma'ruf nahi munkar, iaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nabi SAW ajak musyrikin Mekah untuk buat baik dengan memeluk agama Islam, agar mereka memeluk agama Islam. Yang kedua adalah berbai'ah dengan penduduk Mekah. Nabi SAW buat perjanjian dengan penduduk Mekah ataupun berbai'ah taat setia pada dengan penduduk Mekah di Bukit Sofa. Di satu tempat yang di Bukit Sofa, agar tidak melakukan perbuatan syirik seperti menyembah berhala dan sebagainya. Tidak melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak mencuri. Sebab zaman jahiliah, ini perbuatan-perbuatan yang berlaku pada zaman jahiliah. Maka Nabi SAW apabila dah berjaya masuk ke Mekah dan buka kota Mekah, Nabi SAW buat bai'ah dengan orang-orang musyrikin Mekah agar masuk ke dalam Islam, agar melakukan kebaikan, masuk dalam Islam dan tidak melakukan syirik kepada Allah. Ini bai'ah ataupun taat janji setia. Taat janji, berjanji pada Nabi, tak melakukan syirik pada Allah, tak mencuri, tidak berzina dan tidak membunuh anak. Sebab 4 perkara ini adalah perkara yang sering dilakukan oleh mereka ketika pada zaman jahiliah. Baik, seterusnya. Nombor 3 dan 4 saya baca terus Kejap masa, lepas ni kita ada quiz sikit. Menguruskan pentadbiran Mekah. Nabi uruskan sendiri pentadbiran Mekah dengan mengekalkan pengurusan kunci Kaabah kepada Uthman bin Talhah. Uthman bin Talhah ini sebelum ni musyrikin Mekah, tapi memeluk agama Islam, memelukkan agama Islam, dan akhirnya Nabi SAW kekalkan dia untuk pegang kunci Kaabah tersebut. Nabi sendiri uruskan dan Nabi sendiri menjadi pentadbir dalam Mekah. Kemudian memerintah Abu Usaid Al-Khuzai untuk memperbaiki beberapa bahagian Masjidil Haram. Ada beberapa, ialah bila dah hancurkan berhala dan sebagainya, adalah berlaku sedikit kehancuran, kesan-kesan dan sebagainya. Maka diperintahkan Abu Usaid Al-Khuzai untuk memperbaiki semula Masjidil Haram tersebut. Kemudian yang keempat, Nabi SAW memaafkan kesalahan penduduk Mekah. Nabi maafkan, sebab penduduk Mekah kan sebelum ni dah langgar perjanjian Hudaibiyah, tapi Nabi SAW memaafkan mereka. Rasulullah SAW mengisytiharkan kemaafan kepada musyrikin Mekah yang pernah mengingkari baginda, mengingkari perjanjian Hudaibiyah yang sebelum ni yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian mereka semua dilepaskan dan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing. Itu sangat mulia Nabi SAW. Apa yang Nabi buat lepas berjaya je buka kota Mekah, Nabi buat apa? Yang pertama, Nabi sebarkan Islam, menegakkan syiar Islam. Yang kedua, Nabi buat apa? Nabi
amar ma'ruf nahi munkar. Nabi ajak orang-orang musyrikin Mekah untuk buat baik dan memeluk agama Islam. Kemudian berlakulah bai'ah, iaitu taat setia janji pada Nabi SAW supaya tak syirik, tak bunuh anak, tak mencuri, okey, dan tidak berzina. Okey, kemudian yang ketiga, menguruskan pentadbiran Mekah. Nabi sendiri uruskan pentadbiran Mekah dengan cara memerintahkan beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di antaranya Osman bin Talhah untuk pegang kunci Kaabah, kemudian Usaid bin Usaid Al-Khuzai memperbaiki ataupun renovate semula Masjidil Haram. Okey, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat adalah Nabi memaafkan siapa-siapa sahaja yang telah membuat ingkar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Seterusnya, iktibar daripada pembukaan kota Mekah. Yang pertama, kita hendaklah mengamalkan ciri kepimpinan berdasarkan syariat Islam supaya agama Islam dihormati. Okey, kita kalau nak memimpin sesuatu, kita ikut keislaman itu sendiri, ciri-ciri kepimpinan Islam. Syariat Islam telah meletakkan satu garisan. Okey, bagaimana kita nak jadi orang Islam yang dihormati, pimpinan Islam yang dihormati. Okey, jangan jadi orang yang beragama Islam tapi mempergunakan Islam, tidak boleh. Islam ni dah cantik dan dah indah dah. Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyusun cantik dah Islam ni. Kadang-kadang orang dalam orang Islam itu sendiri ataupun penganut Islam itu sendiri, akhir zaman ni terutamanya, yang menghancurkan agama Islam itu sendiri daripada dalam, yang menyebabkan orang-orang kafir, orang-orang yang bukan Islam memandang hina pada agama Islam itu. Disebabkan beberapa orang, maka satu Islam dipandang hina. Okey, jadi hati-hati, dan kita kalau nak memimpin sesuatu, biarlah ada satu landasan yang murni. Landasan yang murni di antaranya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, okey, iktibar yang kedua, kita hendaklah melakukan sesuatu tugasan secara terancang. Mesti ada strategi untuk melakukan apa-apa perkara pun. Tak kisahlah kita nak belajar, katakanlah kita nak belajar kan, nak study semula. Kita jadi seorang yang study smart study, bukan study hard. Kalau study hard ni akan bagi kita stres sebab kita push diri kita. Tapi bila study smart ni adalah study yang kita rancang. Okey, macam mana perancangan kita nak study ni. Okey, katakanlah minggu depan ada exam. Okey, baik, macam mana kita nak susun jadual. Okey, susun jadual. Okey, exam minggu depan hari Isnin, exam bahasa Arab contoh. Okey, kita susun jadual tersebut. Okey, ada perancangan. Agar apa? Menjamin kejayaan tugasan tersebut. Okey, sebab ada strategi, study smart, maka berjayalah kita punya tugasan kita. Yang ketiga, iktibar yang ketiga adalah hendaklah memaafkan kesalahan orang lain. Orang lain dah buat jahat, dah buat dosa dengan kita, kita maafkan mereka. Tak apa, aku maafkan engkau. Okey, ini sifat Nabi SAW yang Nabi SAW tunjukkan. Nampak begitu mulianya Nabi SAW. Cuba bayangkan, orang musyrikin Mekah ni dah langgar perjanjian dengan Nabi, tapi akhirnya Nabi SAW memaafkan. Dahlah melanggar perjanjian, kemudian bunuh orang pula tu. Ada sahabat tadi, 2 sahabat syahid, dan 12 orang Mekah, musyrikin Mekah terbunuh dalam peperangan tersebut. Melibatkan nyawa orang mati. Tapi Nabi SAW mengampunkan dosa mereka. Sebab apa? Sebab Nabi dah berjaya, Nabi akan ampunkan. Ini sifat Nabi SAW. Okey, kerana manusia ni berhak mendapat keampunan dari Nabi SAW. Okey, baik. Latihan kebat. Kalau boleh tulis dekat chat tu, chat bawah kan. Okey, soalannya, bagaimanakah anda mencontohi sifat tersebut dalam kehidupan? Sifat siapa? Sifat Rasulullah. Kan Rasulullah menunjukkan kebijaksanaan Nabi ketika pembukaan kota Mekah. Okey, soalan kebatnya, bagaimanakah anda mencontohi sifat tersebut dalam kehidupan? Sifat kebijaksanaan tersebut dalam kehidupan kamu semua. Boleh tulis dekat chat tu.
Buat pendek ataupun point pun tak ada masalah. Okey. Boleh mula sekarang. Bagaimana kita nak mencontohi sifat Nabi itu dalam kehidupan kita. Okey, bagus. Nur Aziati. Okey, yang lain. Okey, lain. Seorang baru. Tulis point je tak apa. Sifat memaafkan orang lain. Okey, bagus. Okey, lagi. Sebagai pelajar, kita mestilah bijak mengatur strategi untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Okey, nice. Okey, lagi. Kita perlu bijak dalam menggunakan masa supaya tidak terbazir dengan perkara yang tidak berfaedah. Okey, good. Bagus. Lagi, ada lagi? Bercakap dengan lembah lembut. Okey. Supaya tidak menyakiti hati pendengar. Okey, nice. Bijak dalam merancang sesuatu serta sentiasa mendalami ilmu pengetahuan. Bijak mengatur strategi dalam menjalankan sesuatu tugasan. Okey, bagus. Okey, lagi 2 orang lagi saya tunggu. Lepas tu saya bagi link untuk buat tugasan quiz. Okey, jawab teruslah. Okey. Berkongsi ilmu, yes, bagus. Ada dengan rakan-rakan seperti menolong rakan yang susah untuk catch up sesuatu pembelajaran. Okey, bagus. Tolong kawan-kawan kita yang memerlukan. Okey, memiliki sifat kebijaksanaan dalam menguruskan diri. Okey, good. Okey, semua dah jawab. Okey, bolehlah kan. Beberapa wakil telah jawab. Okey, baik. Saya akan bagi satu tugasan quiz. Okey, nak buat live tak boleh lah, masa dah tak sempat. Okay, tak apa, saya bagi, kemudian buat saja. Okey, buat.
dalam masa sehari kuis ni akan tamat. Okey, jadi habis ni better buat sebab kita pun masih lagi fresh dengan apa yang kita belajar hari ni. Okey, saya bagi link, kemudian buat terus, nanti masuk dalam rekod saya. Okey, saya dah hantar link. Okey, minggu depan Ustazah nak tasmik bacaan hafazan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Okey, hafal lah Okey. Pastikan semua hafaz. Jangan tak hafal, senang je. Surah Al-Kahfi 1 hingga 10 ni kita memang diperintahkan untuk hafal. Jadi kita hafal bukanlah sebab nak exam, okey, tapi kita hafal untuk kehidupan kita. Lagi-lagi fitnah dajjal akhir zaman ni. Okey, hafal untuk diri kita. Okey, saya dah hantar link. Sila jawab lah. Okey, sila jawab. Dan saya akan tamatkan kita punya kelas pada hari ini. Jazakumullah khairan jazak. Terima kasih banyak-banyak. Sebelum saya tamatkan, ingat pesan saya, kita contohilah akhlak Nabi SAW dan jangan pernah kita mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulullah SAW. Kita melakukan sesuatu kebaikan itu pastikan ikhlas pada Allah, tidak mengharapkan apa-apa ganjaran ataupun pahala, tapi kita mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu yang akan menjadi kekuatan kita di akhir zaman ni. Selawatlah banyak-banyak. Ingat akhir zaman ni dunia yang banyak keliru, banyak sangat berlaku fitnah. Perempuan terutamanya hati-hati di luar. Okey, jangan sebab semua dah meningkat remaja kan. Lepas ni masing-masing lagi akan hadap dunia luar. Jadi sama-sama kita berjaga diri baik-baik. Okey, sekadar itu saja. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Syukran jazilan. Terima kasih banyak-banyak. Kamsahamnida. Syukran Ustaz. Afwan kariman. Syukran Ustaz. Ustaz.